semakin jauh daripada Al-Quran. Isu hudud hari ini, ya, seolah-olah hudud itu tidak bersumberkan Al-Quran. Semua nak bagi pandangan, ya, ini bercakap, malah yang terbaru ini ada pula cadangan untuk buat dialog hudud. Buat dialog. Formatnya bagaimana? Jemput wakil Islam dan wakil bukan Islam, wakil NGO, wakil Hindu, wakil Kristian datang untuk berdialog tentang hudud. Saya tak setuju. Saya kata hudud, ya, adalah hukum yang sudah jelas dalam Al-Quran. Nak dialog apa lagi? Oh, dia kata kita nak dengar pendapat mereka tentang hudud. I don't care. Saya tak peduli apa pendapat mereka tentang hudud. Saya tak peduli apa mereka kata tentang hudud. Saya cuma mau tahu apa yang Allah kata tentang hudud. Kalau kita dengarlah pendapat mereka kan, okey, orang Hindu kata macam ni, orang Kristian kata macam ni, NGO kata macam ni. Apa jadi? Apa jadi? Tak selesai satu, makin confused, makin celaru minda. Itu yang hari ini sebab banyak orang baca komen-komen tentang hudud, akhirnya celaru minda. Oh, tak boleh sebab dia ni unconstitutional. Sebab pelaksanaan hudud ini bercanggah dengan perlembagaan. Saya kata apa masalahnya? Perlembagaan ini siapa buat? Kita buat. Kalau kita buat, maknanya kita boleh ubah. Apa yang susah sangat? Oh, apakah, ya, perlembagaan negara ini suatu yang untouchable, ya, tak boleh disentuh, tak boleh diubah, sudah tetap begitu dulu, kini dan selamanya? No way. Ya, ini perlembagaan kita buat. Ataupun saya kata bukan kita buat lah, penjajah buat. Dan penjajah bertukar, ya, lorek pun dah tak ada dah. Sudahlah kita ubahlah. Nampak celaru minda. Oh, tak boleh, hudud ini tak boleh laksanakan lagi sebab rata-rata masyarakat masih jahil. Oh, hampa faham bukan undang-undang Inggeris yang kita amalkan sekarang ni, common law sekarang ni, faham tak? Tak faham juga. Tapi apabila satu undang-undang dikuatkuasakan, faham atau tidak, undang-undang tetap undang-undang. Law is law. Langgar undang-undang, pergi mahkamah, tak boleh kata Tuan Hakim, saya tak faham undang-undang Hakim. Oh, oleh kerana kamu tak faham undang-undang, kamu bebas. Boleh? Wah, kalau gitu semua tak faham lah, kan? Kamu faham, tak faham, tangkap, kan? Jadi bukan soal faham tak faham. Jangan jadi celaru minda. Mengapa jadi celaru? Sebab kita banyak sangat dengar komen orang, kita tak belajar tentang Islam. Stand saya tentang hudud jelas. Di kalangan sahabat-sahabat, dorang semua tahu stand saya bagaimana. Hudud isu Islam, isu agama, isu akidah. Biar ulama yang bercakap, yang jahil dengar, belajar. Tak faham, tanya. Non-Muslim, keep your mouth shut. Ya, yang bukan Islam, diam. Kamu tak kena mengena dengan hudud. Ya, jelas. Ya. Tiba-tiba nak panggil, buat dialog. Nak bagi dia masa, okey, setengah jam tiap seorang untuk present pendapat mereka tentang hudud. Maka silakan wakil Hindu bercakap setengah jam. Agak-agak setengah jam ni, apa yang akan dia cakap tentang hudud? Setengah jam ni, dia nak puji hudud. Dia akan buat komen-komen tentang hudud berasaskan kejahilan dia. Tergamak kan nak dengar? Sorry, saya tidak dayus, saya tidak sudi dan saya tidak tergamak untuk mendengar. So jangan bagi ruang kepada dia bercakap. Jangan bagi ruang, ya. Jangan bagi ruang.
Oh, dia kata Dr. Badrul, dia kata close minded, ya, fikiran tertutup. Kita mesti fikiran terbuka. Saya kata ada benda kita buka, ada benda kita tutup. Takkan nak buka semua. Kita nak buka ruang, bagi peluang mereka untuk celarutkan minda kita. Biar kita dengar komen-komen jahiliah mereka. No. Oh, ini pun satu cara kita nak bagi dia faham. Nak bagi dia faham senang. Kita buat satu wacana tentang hudud, panggil ulama-ulama bercakap, suruh mereka duduk depan tu, wakil NGO, wakil Hindu, wakil Kristian, duduk depan tu, dengar baik-baik. Kalau tak faham, tanya. Itu cara nak bagi faham. Tapi nak bagi ruang untuk mereka bercakap dalam dialog. Banyak benda lain boleh dialog. Isu GST boleh dialog, ya tak? Sebab tak ada dalam Al-Quran. Kita pun nak tahu kenapa perlu dilaksanakan GST dalam keadaan rakyat semakin derita, beban kehidupan semakin berat, ya? Oh, GST ini akan meringankan beban rakyat. Macam mana? Akhirnya Presiden QPEX terima beberapa minggu yang lepas, terima hakikat bahawa GST ini ya membebankan, akan membebankan. Baru sedar, lambat benar hang sedar. Ketinggalan kereta api ke? Isu GST boleh dialog. Panggil anak-anak muda kita, wakil universiti, pelajar daripada UIA, UM, UKM, UPM, semua duduk. Mereka ini adalah cream of the cream. Anak muda yang punya idealisme perjuangan, bright. Mereka ini adalah masa depan negara kita. Ajak mereka, panggil mereka, dialog tentang GST. Tengok macam mana, ya tak? Ini boleh. Kita boleh buka ruang dialog. Kita nak dengar apa pendapat orang muda, apa pendapat pelajar, apa pendapat orang kampung, apa pendapat peniaga, apa pendapat kita kena Allah. Ini boleh buka dialog. Sebab tak ada dalam Al-Quran. Kita pun tak tahu apa perlunya, ya, apa perlunya dilaksanakan cukai ini. Oh, dia jawab sebab ekonomi negara berada dalam, ya, satu keadaan yang cukup runcing. Masalah ekonomi negara. Kita kata betapa berat. Berat mana masalah itu? Dia kata hutang negara sekarang mencecah lebih 550 bilion. Kita tanya lagi. Ini dialog bukan? Kita tanya lagi. Apa pasal hutang negara boleh mencecah 550 bilion? Jawab. Dia pun jawablah. Oh, sebab pembangunan, sebab lebuh raya, jalan raya, balai raya, apa semua. Habis yang hantu raya hang tak cerita. Dialog kan? Boleh dialog. Isu ini boleh dialog. Sebab tu saya bincang dengan seorang profesor ekonomi. Menurut teori ekonomi, memang kalau GST tak dilaksanakan, negara boleh bankrupt. Negara boleh bankrupt. Kena laksana juga. Hari ini kontraktor sudah mula mengeluh sebab tak dibayar. Bila bertanya kenapa tak bayar, itulah apa tak nak GST. Nampak? Dia salahkan rakyat sebab tolak GST, maka kontraktor tak dibayar. Apa kena mengena? Duit banyak kan? So dia kata profesor ni, kalau rakyat sayang negara, terimalah GST. Saya jawab, saya kata saya sayang negara, tapi saya tetap menolak GST. Habis, Ustaz, you sanggup lihat negara kita bankrupt? Saya kata negara tak akan bankrupt. Saya ada cara untuk menyelamatkan negara. Terkejut dia. Yang dia profesor ekonomi pun tak tahu nampak jarak, ya, selain cukai naik harga barang. Saya kata saya ada cara. Dia kata macam mana? Rujuk kepada Imam Nawawi. Ya kan? Imam Nawawi, dia hidup 1000 tahun yang silam, pernah keluarkan satu fatwa, haram kerajaan
mengenakan cukai atas rakyat selagi pemimpin hidup mewah. Dan begitu juga pandangan Syekh Izzuddin Abdus Salam pun pernah mengeluarkan pandangan yang sama. Haram kerajaan mengenakan cukai atas rakyat selagi pemimpin hidup mewah. Malah Imam Nawawi dia satu step ke depan. Dia kata apa? Nak selamatkan ekonomi negara, kutip balik harta-harta yang ada pada pimpinan-pimpinan negara, emas-emas, permata-permata yang ada pada gundik-gundik khalifah, termasuk cincin 23 juta. Itu saya tambah, Imam Nawawi tak sebut. Jangan dia kata mana pula cerita 23 juta ni tak ada, itu saya sebutlah. Ya. Tu saya tanya dia, Prof, you tahu tak berapa banyak wang negara yang sudah dipunggah keluar negara oleh penyamun-penyamun ini? Dia tahu berapa? Hampir mencecah 1 triliun. Banyak mana 1 triliun? 1000 juta 1 bilion. Banyak tak? 1000 juta 1 bilion. Banyak kan? 1000 bilion 1 triliun. Wow, banyak. Saya kata ambil balik wang yang dirampok oleh pemimpin-pemimpin ini, ya, ambil balik. Kalau kita boleh ambil separuh daripada wang yang dipunggah keluar, kita sudah menyelamatkan negara. Separuh ya. So kita ada kaedah. Sebab tu saya kata saya hormat ilmu Prof sebagai, ya, dalam banyak saya hormat. Tapi saya minta kalau boleh sulamkan ilmu kita itu dengan Islam dan iman. Jangan teori semata-mata. Lihat sistem keadilan, social justice kita kena masuk, yang berasaskan kepada keadilan Islam. Economic justice kita yang berpandukan kepada keadilan Islam. Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan itu tertumpu hanya kepada kelompok sedikit di kalangan kamu. Dalam negara ini 80% kekayaan dikongsi oleh 20% penduduk, dan 20% yang baki dikongsi oleh 80% penduduk. Faham ke tak faham? Faham tak? 80% hasil negara ini dibolot oleh 20% orang. So bakinya 20% dikongsi oleh 80%. Sebab tu yang kaya luar biasa kayanya. Tu yang boleh beli cincin 23 juta, handbag 200,000, 400,000. Aduh, ada. Tapi yang miskin cuba tengok, melarat, merempat, sewa rumah pun tak mampu nak bayar. Jangan sebutlah bil air, bil elektrik, bil-bil yang lain. Memang baik. Nah, ini yang kita kata yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Inilah dia. Kalau orang tanya kita, apa punca kegagalan sistem ekonomi? Puncanya kita jauh daripada ajaran Al-Quran. Itu je. Orang yang tak faham, dia kata kita ni mengada-ngada. Apapun berkata Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Macam mana dia kata Al-Quran boleh menyelesaikan ekonomi negara? Saya kata, baik, ambil satu aspek saja. Benda yang menghancurkan ekonomi negara ni apa dia? Rasuah. Rasuah. Apa Al-Quran kata tentang rasuah? Haram. Apa lagi yang menghancurkan ekonomi negara? Pembaziran. Dan projek yang harganya 100 juta dia klaim sampai 700, 500, 700 juta, 5 kali ganda. Pembaziran. Apa Al-Quran kata tentang pembaziran?
innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang membazir itu saudara syaitan. So kalau saya tanyalah yang hadir ini kan ya, boleh tak Al-Quran menyelesaikan masalah ekonomi? Boleh tak boleh? Hah, awak tak boleh. Oh, dia kata ini simplicity, kita anggap mudah. Kamu yang jadi complicated dengan teori ekonomi yang begitu begini. Tanya saya simple. Punca masalah ekonomi kita kerana ekonomi diurus oleh orang-orang yang tak takut Tuhan, tak kenal Allah. Betul? Tak takut dosa, tak kenal pahala, tak takut neraka, tak kenal surga. Itu yang hancur tu. Cuba bayangkan, orang yang mengurus ekonomi negara ini kenal Allah, kenal dosa, kenal pahala, kenal surga, kenal neraka. Agak-agak okey tak okey? Allah tuan-tuan, negara kita kaya. Kalau kita berhutang 550 bilion sebab tak ada hasil negara, sebab memang kita ni miskin, saya tak apalah, saya korbankan harta saya untuk bantu negara bang. Saya seorang yang patriotik, saya cinta negara. Tapi negara kita kaya. Petronas untung 80 bilion tiap tahun. Mana pergi duit kita tu? Paling banyak cukai negara ini. Di Arab tak ada cukai jalan, road tax tak ada, insurans saja. Mana ada road tax? Kita aja road tax ni. Kutipan road tax sahaja daripada motor sampai kereta macam ni, sampai kereta yang 1000 cc, 2000, 3000 cc, sampai kepada lori yang besar, setahun agak-agak berapa Pak? Kalau 5 juta kenderaan, kalau 10 juta kenderaan atas jalan raya, average road tax-nya 500. Sebab ada yang rendah, ada yang tinggi. Ambil tengah-tengah 500 kali 10 juta. Itu berapa? Tak 50 bilion kan? Mana pergi duit ini? Cukai itu, cukai ini, semua dah cukai. Setiap barang luar negara masuk ni dah dicukai dah. Sekarang dicukai lagi, maknanya cukai berganda. Nak masuk negara ni kena cukai barang-barang tu. Cukai duty import, kan? Lepas itu dikenakan pula GST, Good and Services Tax. Oh, tapi dia punya iklan bukan main. Kenderaan awam tak kena GST bro. Tengok nak baling aja billboard tu. Betul lah, kenderaan awam kita tak kena GST, tapi minyak dia dah naik, tayar dia kena GST, spare part dia kena GST. Pak, tahu tak insurans naik sekarang ni? Sedar tak sedar insurans naik? Saya baru je buat insurans. Saya kata sepatutnya kereta makin lama makin turun. Saya baru buat. Apa pasal pula mahal pada tahun lepas? Oh, dia kata ini. Saya tak nak pening kepala. Dah bayar aja. Kita tak reti nak ngira kan. Rajin ke nak kira? Rajin ke? Bayar je lah. Datang bil elektrik. Rajin ke nak kira? Tengok berapa kita pakai. Oh begini. Rajin. Saya tak rajin lah bang. Dapat bil elektrik, buat apa? Bayar je lah. Tak bayar, potong. Nak sambung, penyamun tarbus betul. Saya buka minda kita. Kita akan menyambut Ramadan, syahrun azim, bulan diturunkan Al-Quran. Apa maknanya Al-Quran kalau seluruh sistem yang ada di kita semakin jauh dari nilai Al-Quran? Tolong. Tapi orang ditipu. Oh, dia buat kempen sana sini, siap nyanyi lagi, siap ada lagu GST. Saya kata,
Ada lagu GST, saya naik kereta dengan kan, saya sorang-sorang saya dengar lah, saya nak tahu apa dia punya seni kata. Oh, dia puji bukan main GST begini. Oh, tapi kalau ada anak isteri saya tukar channel lain. Saya tak mau orang nanti terpukau dengan lagu GST. Nak lawan lagu GST ni senang je, nyanyi lagu Tiga Kupang. Otai dia pernah dengar lagu Tiga Kupang. Mungkin ingat lagi kot, dia sendiri kata. Yang anak muda mungkin tak pernah kot. Pernah dengar lagu Tiga Kupang? Tak pernah. Kecil lagi itulah. Lagu Tiga Kupang, saku penuh padi. Ini cerita tentang lagu 30 sen. 3 kupang tu 30 sen. Ini cerita orang miskin. Alah, nak duit? Tak ada duit. 3 kupangnya. Padahal dalam kocek ada apa? Emas. Padi tu simbol. Orang tua dulu sebut padi kuning keemasan. Oh, dia kaya, banyak emas. Tapi bila orang datang minta tolong, tak ada, 3 kupang ya. Lagu 3 kupang, saku penuh padi. 6 ekor burung masuk dalam kuali. Ini rakyat kena goreng. Cuba tengok sambungannya. Dia kata apa? Bila sudah masak, burung nyanyi saja. Dah kena goreng pun nyanyi lagi. Tentu sedap makan bagi pada raja. Yang sedap-sedap bagi raja. Kita rakyat marhem makan apa? Bulu dia lah, tulang-tulang dia lah. Sesuailah, dia raja, kita hamba. Raja dalam rumah buat kira apa? Kira duit, kira masuk. Suri dalam dapur makan roti gula. Roti gula ni kak, roti yang paling sedap lah, kan? Yang sedap bagi Masuri. Kita ambil apa? Kita makan abu-abu roti. Dayang tepi kolam mau jemur tepung. Dayang ni pekerja lah, hamba kita lah ni. Kita kerja kita apa? Jemur tepung. Tepung yang nak buat roti untuk raja tu. Datang burung hitam, patuk batang, hidung. Tahu tak kenapa dia ulang banyak kali hidung? Tahu? Tak tahu. Tulang apa? Dah kena batang hidung pun tak tahu lagi. Saya bila saya ingat balik lagu tu, saya kata, siapalah yang cipta lagu ni kan? Saya kontak seorang kawan di RTM. Cuba tengok dalam arsip RTM, tengok siapa yang cipta. Rupanya lagu ini termasuk kategori lagu rakyat. Lagu rakyat tak ada pencipta. Lagu rakyat ini lagu turun-temurun. Moyang kita turun ke nenek kita turun ke mak kita, turun macam tu. Ini lagu rakyat. Macam lagu Bangau oh Bangau. Siapa yang mencipta lagu ni? Tak tahu siapa. Sebab ini lagu rakyat. Air pasang dalam surut pukul 5. Ini pun lagu rakyat. Jadi lagu-lagu begini kita tak tahu. Tapi memang saya tabik orang yang buat lagu ni, macam mana dia boleh predict masa depan. Subhanallah. Boleh nyanyi lagi tu. Dah kena GST. Sebab tu saya kata, bab GST boleh dialog. Ini dah, dia gunakan seluruh jentera kerajaan untuk enforce knowledge, indoktrinisasi, masukkan supaya terima GST. Billboard sana sini, lagunya, kempennya, apa semua. Saudara, hingga ke saat ini kos mempromosikan GST sahaja mencecah hampir 400 juta. Nak promo, nak iklan GST saja bang, belum lagi dilaksanakan GST ni. Promosi saja 400 juta. Siapa bayar ni? Rakyat. Nampak? Sebab tu ini boleh dialog.
Sebab tak ada dalam Al-Quran. Dan ia melibatkan kepentingan awam, rakyat, ya, keseluruhannya, daripada yang kaya sampai yang miskin. Ini boleh dialog. Isu apa lagi boleh dialog? Isu panda. Isu panda boleh dialog. Ya, kita nak tahulah kenapa mahal sangat sewa panda ni. Ada apa-apa ke dengan Cina ni? Jeng. Ada orang mengatakan teori bahawa panda ini hanya sekadar drama saja, nak tutup mulut, nak bagi duit pada Cina saja-saja, takut nampak sangat. Tak apalah, bagi hampa duit, hampa hantar 2 ekor panda sini. Tu ceritanya. Macam ufti lah kononnya. Kenapa? Kes MS-370. Tak pasal-pasal Obama datang. Hebat sangat kan Malaysia ni Obama nak datang? Obama datang nak bincang buat apa? Lepas Obama datang, panda pun datang. Tak apalah, itu kita tak tahu. Yang kita mau tahu, kenapa mahal sangat? Oh, dia kata ini giant panda. Spesies ini dah nak pupus. Okeylah, tak apalah, giant panda giant lah. Cuma kita nak tanya pula, apa untungnya kita bawa dia kemari? 25 juta sewa. Kita siapkan rumahnya tahu berapa? 20 juta. 20 juta untuk siap rumah panda? Biar betul. Kalau 2 juta pun dah mahal dah bang. 20 juta, aduh. Rupanya di rumahnya itu ada 4 musim. Sebab panda ni duduk China 4 musim. Musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Ada 4 musim. So kena buat 4 musim. Kemudian dia tak makan bulu sini, tak makan. Dia kena makan bulu dari negeri Cina juga. Kena angkut pula bulu sana, tanam sini. La ilaha illallah. Insurannya berapa pula? 6 juta. Semua berapa? 51 juta. Belum sakit lagi panda ni, belum lagi beranak besok. Kan satu jantan tu betina kan. Yang jantan nama apa? Nama Atan. Yang perempuan, yang betina nama apa? Toya. Satu Atan, satu Toya. Hampa tahu ke tak tahu ni? Allah, hampa tak ikut perkembangan. Memang. Besok kalau beranak kita juga bayar. So dijangka kos yang kita akan keluarkan untuk 10 tahun ini antara 70 hingga 100 juta. Itu yang kita tanya. Apa untungnya kita bayar sampai 100 juta untuk 2 ekor panda ni? Kan menteri jawab. Kan? Mungkin ada yang dengar ni. Menteri kata apa? Kalau kita nak pergi China tengok panda, mahal. So kerajaan memahami masalah rakyat, bawa panda kemari. So tak payah belanja mahal-mahal. Pergi zoo negara, bayar tiket sikit, masuk, boleh tengok panda. Kerajaan prihatin namanya. Tak apalah bang, okeylah. Kita pun tanya lagi. Kan dialog kan? Dialog ni kan? Apa untungnya saya tengok panda? Okey, dah nampak panda, apa untungnya? Apakah bertambah iman saya? Kan? Okey, bawa anak-anak pergi tengok panda. Apakah lepas tengok panda, anak-anak kita akan rajin belajar untuk jadi pandai macam panda? Apa? Ini boleh bincang. Apa lagi nak bincang? Cadbury. Isu Cadbury pun boleh dialog. Ada babi ke tak ada babi? Lu cakap betul. So, kita dah pening kan? Sampai NGO tu tengok YouTube dia. Ini dia kata Cadbury, kejap halal, kejap haram, halal haram, halal haram, haram jadah katanya. Saya sampaikan je tengok YouTube tu kan? Siapa, kita nak tahu siapa yang kata ada babi? Kementerian Kesihatan. Siapa yang kata tak ada babi? Jakim. Siapa yang buat kajian penyelidikan? Kementerian Kesihatan. Baik, Jakim buat tak? Tak. Baik.
Sekarang kita kata kita nak tengok report kajian tentang Cadbury. Hilang. Report tu tak ada, hilang. Ilaha illallah. Kita resit kena saman, resit parking pun kita simpan lagi tahu. Satu benda penting macam ni hilang. Nampak tak? Apa cerita sebalik ni kita nak tahu ni? Kan? Macam mana boleh hilang pula report tu? Siapa orang yang buat kajian tu? Kita nak tahu dia, nak panggil dia, dialog. Kan? Tak boleh jawab. Kan? Sama juga macam MS370. Kan? Teori terkini dia bukan terhempas, dia dirampas. Mengapa dirampas? Sebab dalam kapal terbang itu ada barang milik sebuah negara yang dicuri oleh sebuah negara, dijual kepada sebuah negara, diangkat oleh sebuah negara. Faham tak faham? Teori je ustaz. Yalah, saya cakap teori lah, kan? Tapi sebab tu kita kata jom dialog. Nak tahu the truth, we want the real truth, kan? Dan kita nak tahu apa ada dalam kargo. Saudara, setiap penerbangan ada senarai kargo. Ada senarai, dia panggil apa? Manifest. Ada senarai kargo. Kita pun tanya, mana senarai kargo? Tahu jawapannya? Hilang. Report Cadbury hilang, manifest kargo hilang. Saya kata dalam ini negara banyak benda yang hilang. Dulu ada orang Mongolia masuk Malaysia. Mula-mula daftar kemasukannya hilang. Dengan dia hilang. Dulu ada kes enjin kapal terbang hilang. Sekarang kapal terbang hilang. Lepasnya apa pula hilang mah. Kalau duit dah banyak hilang dah. Nampak tak? Negara ini memang negara ajaib. Tapi itulah, nak biarkan kita yang baca Quran, nak biarkan dia berlaku di mata kita? Tidak. Sebab Quran menegakkan jihad. Quran menyuruh kita amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ajaran apa? Ajaran Al-Quran. Dan kalau kita baca Quran tapi kita tak tegakkan perintah amar ma'ruf nahi munkar, tengok rasuah, ya biarlah. Tengok pembaziran, biarlah. Tengok orang buat penyelewengan, pengkhianatan, biarlah. Kita telah melanggar ajaran Al-Quran. Saya sebut ini sebab lagi 5 hari kita menyambut bulan Al-Quran. Tu ceritanya. Kalau orang tanya apa kuliah maghrib ni, habis semua masuk MS370, Panda, semua masuk. Beritahu dengan dia, ini kuliah maghrib di ambang Ramadan. Nak cerita tentang Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tidak ada suatu pun yang tidak diberikan pimpinan panduan oleh Allah dalam Al-Quran. Urusan ekonomi, ini. Urusan sosial, ini. Urusan politik. Hancur politik hari ini, hancur. Kenapa? Kita tidak mengamalkan panduan dari Al-Quran. Hari ini politik kita berpandukan pada politik nafsu semata-mata. Sanggup buat apa sahaja, halal haram tak peduli. Kenapa? Nak pertahankan kuasa. Nampak?